Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad, i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul ya wailah." Dalam sebagian riwayat, ya waili. "Umir ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar." Nabi kata apabila anak Adam baca sajdah, baca ayat yang sajdah dalam Quran tu, lalu ayat tu dapat ayat sajdah tu, fasajad, kemudian dia sujud, i'tazala syaitan, syaitan lari, yabki, menangis. Kita beriman walaupun kita tak nampak, kita beriman. Nabi bagi tahu. Dan dia kata ya wailah, ya waili, ada celaka aku. Umir ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintahkan sujud, dia dapat syurga. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar. Diperintahkan aku untuk sujud, aku enggan, bagi aku ini neraka. Jadi bila kita sujud, syaitan kecewa, dia gagal, dan kita tak sama dengan dia. Apabila kita lalu ayat-ayat sajdah, macam surah Sajdah, surah, nanti kita akan sebut senarai surah-surah yang mana disunatkan kita sujud. Dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Hajj, dalam surah Ar-Ra'd, dan surah Al-Nahl, dan surah Maryam. Banyak lagi, lebih kurang tempat. Surah-surah ini yang mana kita apabila baca, kita sujud, kita mendapat pahala yang besar. Cuma para ulama bincang, kalau kita baca ayat-ayat ni, kita wajib sujud ke sangat digalakkan sujud? Okay, dua mazhab dalam masalah ni sekurang-kurangnya. Ada ulama khilaf dalam masalah ni. Pendapat yang pertama, dia menyatakan wajib sujud. Ini pendapat yang pertama. Pendapat siapa yang pertama ni? Ialah pendapat mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah dan juga ashab Abu Hanifah, tokoh-tokoh mazhab Abu Hanifah, wajib. Dengan ayat ni, kalau kita tak sujud, kita berdosa. Alasan mereka, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a al-Quran la yasjudun. Pasal apa mereka tak beriman? Bila dibaca ayat Quran, mereka tak sujud. Dia kata Allah cerca orang yang tak sujud bila baca Quran. Wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ni disokong juga oleh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, berdasarkan riwayat, nanti kita akan baca Sayyidina Umar dan seumpamanya, menyatakan dia tidak wajib, tapi dia sunat yang sangat dituntut. Inilah pendapat majoriti para ulama. Pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat kepada Imam Ahmad juga, yang berpendapat ini. Jadi dia tak wajib sujud. Jadi walaupun tak wajib, tapi sangat dituntut untuk kita sujud. Pendapat ini para ulama yang bahaskan juga menyimpulkan, kalau orang baca Quran, dia sujud, kita mendengar. Kita dengar orang baca Quran. Bila sampai ayat sujud tu, dia sujud. Kita pun sujud. Kalau dia tak sujud, kita tidak begitu dituntut untuk sujud. Walaupun boleh juga kita sujud. Tapi lebih dituntut kalau dia sujud, kita sujud bersama dengannya. Nanti kita akan datang hadis di mana Nabi baca ayat Nabi sujud dan semua para sahabat sujud, sehingga hampir
hampir tidak ada ruang untuk mereka letakkan dahi mereka. Maksud, bila orang yang baca sujud, dia sujud. Apabila orang baca Quran, ada dua jenis. Satu, orang yang memang dia duduk dengar Quran tu, lalu ayat sujud. Kalau kita dengar ayat Quran, hak baca kaset tu, kita tuan kaset tu tak sujud. Macam tatbik yang ni, kita tak sujud lah. Tapi kalau kita tengok lah halaqah, satu orang baca ayat sujud, dia sujud. Kita duduk dengar dia baca, kita pun sujud bersama dengan dia. Kalau kita bukan nak dengar dia baca, kita lalu tiba-tiba terdengar dia baca, boleh juga sujud, tapi tidaklah begitu dituntut seperti mana tuntutan muakkadah yang sangat dituntut bagi orang yang membaca dan memang mendengar Al-Quran. Maksud kita sambil lalu, tengok-tengok orang baca ayat sujud, kita bukan nak dengar dia baca, terdengar saja. Tidak dituntut seperti mana orang yang mana asal memang dia nak mendengar. Okey, ada beberapa tempat tuan-tuan semua tahu, mudahnya tengok dalam Quran lah, hak mana dia tanda yang mana sajdah tu, tuan-tuan tengok di situ. Dan ada beberapa tempat, lebih kurang 15 tempat, sebahagian yang saya sebut tadi, dan ada juga dalam surah Furqan, ada juga dalam surah Sajdah yang kita duk baca, dalam surah Sad, nanti kita akan baca dalam surah Fussilat, dan dalam surah Sad tu kita tengok ada perbincangan surah An-Najm pada ayat yang akhir tu, fasjudu lillahi wa'budu, kan, yang ayat yang akhir tu. Kemudian dalam surah apa lagi? Al-Alaq, wasjud waqtarib. Ulama-ulama nanti kita akan bincang, bila kalau dia baca ayat tu, dia sujud, dia bangkit, tak ada ayat, apa patut dia buat? Adakah patut dia baca tambah ayat, lepas tu baru rokok? Ataupun dia boleh rokok terus lepas dia berdiri? Kedua-duanya boleh. Tapi yang lebih baik jika dia baca sedikit ayat yang lain, kemudian dia rokok, dan seterusnya. Dan seterusnya. Okey, sebelum ni saya nak sebut sikit 2-3 benda. Wajib wuduk tak sujud tilawah ni? Adakah kita wajib berwuduk ataupun tak? Wajib menghadap kiblat, wajib bila nak sembahyang ni, wuduk, menghadap kiblat, menutup aurat. Kalau kita duk dengar orang baca tu, tak ada wuduk, tak ambil wuduk, duk dengar, kita hafal, duk dengar, kemudian sampai ayat sujud, boleh kita sujud ataupun tidak, sedangkan kita tidak berwuduk? Majoriti para ulama, mereka mensyaratkan hendaklah berwuduk, menghadap kiblat dan tutup aurat. Tapi sebahagian para ulama seperti Ibnu Taimiyah, tadi dia keras tadi bab tadi wajib, tapi bab ni dia kata tak wajib ada wuduk. Pendapat ni Ibn Baz, mufti Saudi dulu, sokong pendapat ni. Sebelum tu Ibn Qayyim juga dengan pendapat ni, tak syarat, dia kata. Dengar je boleh. Cuma yang terbaiknya kalau ada wuduk lah.